Sekarang selamat kembali kepada TikTok Live. Apek baru keluar dari penjara 7 hari kerana tunjuk pokok ganja. Jadi tak boleh tunjuk lagi. Pokok ganja TikTok dia amat lebih sensitif daripada YouTube dan Facebook juga. Saya harap ini tengah uji mic baru, stand baru. Dan Apek masih berada di Thailand sini, di Rangsit, Nakhon Nayok, Pathum Thani. Jadi boleh cerita benda-benda yang halal. Ini halal, ini saja halal. Minyak wangi halal. Dan ada yang pack kecil, RM18 satu kalau order sepasang. Post percuma. Jadi Apek sini gembira dapat balik dan kita mula dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menentukan segalanya. Dan buktinya Apek berada di sini terjawab 1001 soalan. Dahulu ni selama 2 tahun orang sangka tak akan dapat musafir. Kawan rapat sekali Apek kata nanti macam mana nak? Kami nak pergi luar negara, nak pergi London, Europe. Saya ada visa lagi 5 tahun dah. 10 tahun visa US tak pakai, tinggal 5 tahun lagi. 2 tahun lebih tu kerana dimakan oleh waktu pandemik. Jadi saya cadang nak guna visa Amerika dan saya percaya saya boleh pergi kerana Allah janji dalam Al-Quran bermusafirlah atas muka bumi. Bila kita baca sesuatu ayat Allah ni kan, bila dia kata berkahwin, maknanya anda ada peluang berkahwin. Beranak, anda peluang beranak. Jangan risau rezeki mereka. Kami yang berikan mereka rezeki. Bermakna anda sudah terjamin rezeki kerana kita tak minta dilahirkan. Allah yang menentukan kelahiran kita, kaum kita, jantina kita, tarikh lahir, tarikh mati, segala DNA kita, segala semua adalah penentuan dia. Tidak ada satu saintis yang boleh menduakan ciptaan. Jangan menduakan Allah. Menduakan ciptaan. Semua sintetik. Mereka buat muka sintetik, film sintetik, makanan sintetik, vaksin sintetik. Tapi dia tak boleh buat yang asli. Yang Allah jadikan. Tetapi Allah nak kita menjadi golongan yang penuh kasih sayang. Ra'ufur Rahim. Penuh mengajak orang kepada dia. Mengajak kepada dia. Bukan kepada selain dia. Bukan mengajak dia kepada akhir zaman, bukan mengajak dia kepada Imam Mahdi, bukan mengajak manusia kepada satu formula selain dari Allah. Kena ingat, formula dalam Al-Quran, formula kepada Allah hanya satu saja, dia. Innahu kana tawwaba. Sesiapa yang menyuruh kembali kepada dia, dia akan berjaya. Siapa menyuruh pergi pada selain dari Allah, dia akan gagal. Akhirnya akan gagal. Kerana kamu menyuruh satu benda yang dusta. Itu sebab Apek dari pengalaman yang lama, panjang, sentiasa letak diri seperti mana Nabi sendiri meletak diri, muhtadin, bukan mahdi. Mahdi bermakna sudah ada petunjuk. Ini satu bid'ah falsafah dalam Islam. Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa turun semula dipengaruhi oleh golongan Kristian dan Ahlul Kitab yang benci akan Islam. Di zaman, boleh kaji, zaman Muawiyah memindahkan khalifaan daripada Imam Hasan kepada Damaskus di Suria yang lebih separuh adalah Kristian. Islam sebenarnya tidak jadi dominan sangat waktu awal. Sebahagian besar tanah Arab bukannya Islam. Ini dalam sejarah. Yang pergi haji satu kali itu 100,000 saja. Yang mengepung Mekah 10,000 saja. Berbanding 1-2 juta orang rakyat di Hijaz masa itu. Tapi tak apa, itu sejarah. Yang penting kita ada Al-Quran. Mana Al-Quran saya? Kita ada Al-Quran. Ini. Sentiasalah bawa terjemahan Al-Quran. Ya? Terjemahan ini amat penting. Bila kali terakhir anda baca terjemahan Al-Quran? Jadi kita kena insaf. Ya? Banyak, dia kisah, dia zikir. Kisah ni adalah zikir. Dan dia daripada Allah. Yang menjadi tanda tanya kepada kita ialah kepada siapa kita memanggil kalau bukan dengan ayat Allah. Ya? Tengok. Surah 28 ayat
ini bahasa Inggeris lah, saya baca, saya terjemahkan. Sesungguhnya dia yang telah memberikan Quran sebagai hukum untuk membawa anda balik semula. Bawa anda balik semula. Dan katakanlah, bila disebut katakanlah, kita jangan sebut katakanlah kepada orang. Kita sendiri katakan. Ya? Kerana ini antara dia dan kita. Ini satu bahasa dia dan kita. So, kata Tuhanku adalah terbaik, sedar atau maha sedar mengenai siapa yang membawa petunjuk dan sesiapa dalam kesesatan, dalam kesilapan yang jelas. Anda tidak ada harapan melainkan ayat ini yang telah diwahyukan dan di anda sebagai satu, tetapi dia hanya satu rahmat. Ayat Allah ini satu rahmat dari Tuhan kamu supaya anda jangan jadi penolong kepada orang kafir. Anda tak perlu daripada, bukan anda memerangi orang kafir atau pergi tikam yang hari itu kes sama Ruzi. Pergi tikam, ini bukan cara Nabi. Tapi nasihat ini ialah untuk menguatkan kita, tak perlu merujuk kepada mereka, tak perlu tawakal kepada mereka, tak perlu takut. Dan Apek sudah buktikan dengan berada di Thailand ini. Apek akan kembali Jumaat ini, biiznillah. Dan tidak ada satu darah daging kerana semua kepunyaan Allah yang takut kepada makhluk. Tak dibenarkan, tak halal darah kita gemuruh atas selain daripada Allah. Masa itulah kita zikir dalam diri kita dengan diam, menyatakan bahawa aku sedar tangan siapa jiwaku bergantung. Waalaikumsalam. Satu minggu cuti ya, kerana kena ban tunjuk pokok ganja, tak boleh. Pokok ganja yang ciptaan Allah, pokok ketum. Kita makan, banyak orang kata sihat, tapi dia salah gunakan, dia besarkan penyalahgunaan oleh syarikat-syarikat pembuat rokok kerana mereka tak mahu anda hisap ganja. Baik awak hisap rokok dia, apalah nama rokok dia, kerana datangkan keuntungan amat besar. Mereka boleh sponsor F1. Kenapa? Kerana amat besar. Waalaikumsalam. Apa tu? Ray ni welcome ya. Jadi saya akan muat turunkan nanti kepada YouTube. Jadi saya gembira dapat balik ke TikTok, bersyukur kepada Allah, dan saya akan sampaikan pengalaman perjalanan ni. Sabtu ni saya akan join ini survival black camp Cik Safia tu yang ada Facebook saya dah iklankan. Saya akan review kat sana, mereka subsidikan saya sikit, saya bantu promote, kerana kan orang sibuk akhir zaman, orang sibuk mau lari. Padahal saya tak menganjurkan lari, kerana nasihat daripada orang membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, saya dapati bukanlah itu falsafahnya. Okey. Jadi saya akan terus berikan penjelasan, dan jika ada pertanyaan, tapi masalahnya bila ada orang troll ni dia benci, dia emo, dia dah tertutup. Ya. Saya tak tertutup pun kepada orang yang masih percaya bumi leper, masih percaya sihir, masih percaya lagi selain dari Allah tu berkuasa. Masih percaya itu, saya kena bersabar, kerana watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kalau kita hilang sabar, kita balik kepada awal, wal as innal insana lafi khusr. Kita akan rugi kembali. Jadi kita tak mau rugi. Kita macam mana? Jadi bagaimana nak elak kita jangan emo? Kita sedar tentang kejadian kita. Kejadian kita ialah dari tiada. Kisah dua kebun di surah Al-Kahf. Kebun yang besar itu dia bangga atas kejayaan diri. Kebun yang kecil nasihati dia bahawa Allah boleh ubah segalanya, dan aku bukan kalangan mereka yang menyekutukan Allah. Tidakkah kamu sedar kami semua datang dari setitik? Jadi itu bantu kita untuk sedar diri kita. Awak datang dari apa? Setitik. Ada bangsa tak? Tak ada. Ada keturunan tak? Tak ada. Min alaq. Adam pun dari alaq. Isa pun dari alaq. Ya, itu cerita lain. Kemasukan dalam Islam oleh
dogma-dogma Kristian dan ahli kitab hebat sekali. Hebat sekali sehingga masuk dalam kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir asal asli dah hilang. Siapa boleh jumpa balik kitab asal Imam Syafi'i? Siapa boleh jumpa balik hadis asal Imam Muslim Bukhari? Beratus-ratus tahun dulu. Yang berlaku pada Nabi Isa sama. Berlaku kepada kitab Torah sama. Tapi kepada Quran, sahabat-sahabat melindungi Quran dengan nyawa mereka. Itu sebab Al-Quran sampai sekarang tidak ada kontroversi. Hadis banyak. Berpecah mazhab. Tetapi semua mazhab setuju atas Quran yang sama. Itu yang hebatnya Al-Quran. Jadi dia ambil seorang Cina. Bukan kebetulan Cina. Seorang bukan Islam. Kebetulan bukan Islam. Seorang yang memeluk Islam. Bebetulan memeluk Islam. Untuk menyatakan kepada anda yang bebetulan lahir dalam Islam. Tapi ada yang kata revert. Itu tak betul. Kita tak revert. Ya. There is no such thing as a revert. Kembali fitrah ialah Aidul Fitri, berpuasa. Kembali fitrah ialah menjalankan rukun Allah, hukum Allah. Ialah kembali kepada banyak ini tengah bertanya ni saja. Nanti saya akan jawab. Tengah live ini. Nak bagi semangat kepada tuan-tuan. Bagi semangat. Bila kita tawakalilah wa may yattaqillah. Apa Allah sebut? Sesungguhnya sesiapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan dibuka pintu baginya. Akan dibuka bermakna janji Allah la tukhlifu mi'ad. You must be sure. Macam mana nak sure? Macam mana how can you be really sure Allah will help you? Allah promise. Seluruh hidup saya bercakap dengan Allah dalam keadaan genting. Saya kata, apakah Allah akan tak hiraukan saya, abaikan saya? Tidak, tak pernah. Jadi malu. Malu loh. Kita jarang berdoa kepada Allah. Tahu tak macam mana berdoa kepada Allah? Bukan membaca meratib. Membaca Malik Yaumiddin, ya kana budu, ya kana nasta'in. Itu meratib. Itu menyanyi. Itu menghafal. Bercakap macam dengan orang. Bolehkah awak cakap dengan kekasih kamu, selamat pagi, love, hello, good morning, how's the breakfast, what are we doing today? You sangka dia layan awak. Kalau awak bercakap kepada kekasih kamu, pasangan hidup kamu, selamat pagi, siang dan malam, dunia dan akhirat. Tak boleh. Awak kena bercakap dengan hadir. Wahai sayang, wahai kekasih, wahai engkau, aku menghadap engkau. Bila letak kepala kita atas bumi, masa itulah kita mesti berbisik dengan Allah. Dalam hati kita mesti kata, Allah, lindungilah aku. Aku mohon hanya dari engkau. Tiada dinding antara aku dan engkau. Remove the hijab. Hilangkan dinding antara aku. Memang tak ada dinding antara kita dan Allah. Kita yang tak sedar. Kita dihijab. Jadi itulah misteri, paradoks dan rahsia paling besar untuk kita kejar. Allah. Syekh Sufi saya kata, if you know Allah, you will fall in love with Allah. Bila anda kenal Allah, anda akan jatuh cinta dengan Allah. Tapi hari ini, apakah kita jatuh cinta? Kita jatuh takut. Takwa bukan bermakna takut. Itu khauf. Takwa ialah kesedaran. Dan termasuknya cinta. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan datang rezeki dari arah yang kamu tidak boleh duga. Ini janji Allah. Dan Allah ni kita bagi gambaran macam satu lembaga. Macam topekong tau. Saya tengok cara orang kisah solat. Macam menyembah topekong. Macam cara Nasara. Macam cara Ahlu Kitab. Macam cara orang berhala. Dianggap Tuhan ni berhala. Itu sedih. Padahal tak ada berhala. Lagi tersembunyi syirik tu. Syirik tersembunyi. Lagi teruk daripada syirik yang nampak. Surah Kahfi dah tunjuk. Syirik ini memang boleh tersembunyi dengan anggapan awak tentang diri awak. Anggap diri itu sudah syirik. Ya? Jelas tak dalam Al-Quran? Awak tak baca. Kalau kita baca, jelas. Surah Kahfi itu jelas. Hukum kami tak berubah. Pernah dengar tak ayat tu? Hukum kami, ayat kami, keterangan kami tak berubah. Tengok langit dan bumi. Ada kata boleh hancur. Tak boleh, kerana kalau Allah sebut langit dan bumi sampai bila-bila,
langit dan bumi. Percayalah. Atau ada tafsir lain. Memang ada tafsir lain. Dan kita kena kaji, kita kena cari. Ini dunia terbuka, bukan dunia moden. Tak ada akhir zaman. Setiap zaman, zaman Aristotle, zaman Ibn Sina, zaman Dr. Maza, zaman kelang kabut ini, manusia ni keadaan kucak kacir, tidak ada pedoman, tidak ada Al-Mahdi, tidak ada Dajjal mana. Dia anggap agenda 21 lah panduan hidup mereka dan kita, Darul Harb, Darul Islam. Salah semua tu kerana kesedaran sudah menyimpang jauh. Kembali ke kesedaran tu, saya bukan selalu sebut, perlu buat, kita semua perlu buat, kembali pada Allah. Allah, Rasul, apa maksud Rasul? Rasul Allah. Bukan Muhammad, bukan kembali pada Allah wa Muhammad. Ini yang istimewa agama kita. Inilah special agama kita. Agama kita ni tak ada syirik, suci, tak ada kepalsuan. Jadi kita sepatut rasa selamat dan gembira kerana Allah tu penuh dengan mahabbah. Al-Habibi, kekasih. Ar-Rahmanir Rahim. Dua nama agung dia dalam Fatihah. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim, tapi kita jadi Al-Malikul. Kita jadi penghukum. Kita marah orang. Cara kita itu syaitan, saya boleh cakap. Itu cara syaitan. Nabi, orang kencing dalam masjid. Masjid, pergi cek hadis mana, Masjid Nabawi. Orang kencing dalam masjid, sahabat nak pergi pukul. Orang kita ni memang nak pukul orang aja. Ada ke orang kencing dalam masjid? Orang solat pun kita tahan. Kita tak sambut orang. Orang tak pakai tudung, kita pergi halang dia. Mari, tak apa dek, tak apa. Mari solat. Mari kepada Allah. Kan bagus. Banyak ayat saya baca, orang yang halang orang daripada solat, halang orang daripada masuk masjid, tak kira awak ikut SOP ke, pemerintah ke, arahan ke, neraka. Orang bagi arahan dengan orang jalankan arahan. Neraka. Sesiapa yang halang orang dari memasuki masjid, atas alasan apapun, engkau tak bersih, kita bersihkan dia. Engkau tak Islam, kita Islamkan dia. Awak tak tutup aurat, kita tutupkan dia, cari kain untuk dia. Ini usaha hamba Allah. Ini rumah Allah, bukan rumah awak. Awak tak boleh kunci. Sesiapa yang kunci rumah Allah, buka balik kunci itu. Saya bagi amaran ni. Amaran dengan tidak lain tidak bukan ayat-ayat Allah. Awak berani lawan ayat Allah, jawab di akhirat esok. Oh, ini cakap dengan senyuman ni. Berita gembira. Kena gembira lah tuan. Selamat pagi. Good morning dia. Okay. Semua kita kena bergembira. Sesungguhnya azab Allah amat pedih. Jangan bagi ayat itu. Nabi tak bagi. Nabi ini Raufur Rahim. Ya? Kenapa nak bagi ayat-ayat begini? Macam mana nak tarik orang? Nabi menarik orang. Nabi Yunus cakap apa? Bagi mereka kena azab. Nabi Yunus, apa Allah bawa kepada Nabi Yunus? Awak pun tak sampai makam Nabi Yunus. Subhana in kuntum min zalimin. Jangan angkuh. Jangan sombong, saya nak cakap. Saya masuk Islam, kalau saya nak sombong, bodoh saya. Rugi saya. Tak mengaji saya. Jahil saya. Kalau saya masuk Islam, saya rasa bangga. Bangga kerana Allah. Bangga dalam keadaan orang hina kamu. Bangga dalam keadaan orang pijak kamu kerana Allah. Azab atas diri tak apa. Jangan sebut azab atas orang. Jangan mengajar orang lain. Mengajarin diri sendiri dulu. Diri sendiri belum sempurna. Diri sendiri belum habis berdakwah. Diri sendiri tak mengajak orang kepada kebenaran. Macam mana awak nak menghukum orang lain? Tengok cara hidup kita. Ya? Tengok. Nak cakap tentang kesihatan. Diri kita tak sihat. Nak cakap Islam itu kemenangan. Diri kita tak menang. Nak cakap Allah maha kaya. Diri kita tak kaya. Nak cakap Allah menyatukan Allah fabaina qulubihim walakinna Allah halafa bainahum. Sesungguhnya hanya Allah yang menyatukan manusia. Tapi kita berpecah belah. Apa yang kita nak bangga sebagai umat warisan Nabi ini? Tak ada benda. Namakan saya satu. Namakan saya satu benda yang kita boleh bangga. Tak ada. Gereja ada. Kita pula puji gereja. Saya nak beritahu gereja tak kunci. Engkau sebagai penyangak, perompak, najib. Najib ini kalau nak lepas dari penjara, masuk gereja. Kerana gereja ini ada konsep sanctuary. Pembunuh pun, perogol pun, bila masuk gereja saja, polis, Itali, mafia semua kena tahan. Tak boleh masuk. Ya? Jadi
buka sehingga surau masjid kebanyakan kunci. Itu yang sedih. Sebab tu kita letak notis lah kat masjid tu. Tolong tuan, ini rumah Allah. Tak malu ke kamu kuncikan dia? Mahal sangat ke loudspeaker kamu tu? Setiap Jumaat sepatutnya kita umumkan. Loudspeaker kita kena curi. Alhamdulillah, mari kutip derma lagi. Yang banyak duit dia buat sampai masjid itu macam maligat. Saya nak cakap, masjid ada yang kalahkan hotel tau. Boleh ke awak rasa bangga atas satu agama yang awak tukar jadi macam agama Majusi, agama Zoroastrian, agama Yahudi lah saja. Di mana tempat ibadat mereka seolah Tuhan tu pandanglah jasa kamu. Aku cantikkan masjid kau. Aku derma untuk kau. Masya Allah. Neraka lah mula-mula bagi orang yang dalam hati ni niat dia tak betul. Niat kena betul kan? Semua kena betul. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Bermula dengan iman. Iman kepada siapa? Mengucap kalimah syahadah. Kita ada mengucap dah kalimah syahadah. Saya nak tanya. Saudara ada mengucap dah kalimah syahadah dalam hidup kamu? Banyak mengucap. Tapi tak faham ucapan dia. Tak kira mengucap tuan. Tak kira mengucap. Bab imam ni tak boleh taklid. Tauhid tak boleh taklid tuan. Jadi hari ini bagi sesiapa yang belum lagi naik saksi kepada Allah. Silalah. Sujud. Kat bumi. Beritahu. Aku naik saksi kepada engkau. Aku saksikan keisahan kau. Saya saksikan janji engkau. Saya saksikan ayat engkau. Sampai oleh Rasul engkau. Hadis agung. Macam tu. Dan mulalah baca. Hilanglah kejahilan. Makmurlah hidup kamu. Nak tak makmur hidup kita? Nak tak berjaya hidup kita? Tak boleh berpisah dengan peringatan Allah. Ini janji Allah. Hayatlah falah. Datang kepada kejayaan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan sesungguhnya sesiapa yang bertawakal. Kenapa tawakal itu amat penting? Kenapa tak sebut ikhtiar? Kenapa tak sebut awak pilihlah antara mana yang kamu nak kahwin? Kata apa? Kahwinlah 2, 3, 4. Tengok ayat dia. Ya? Tapi kalau kamu takut, Allah tak bagi engkau pilihan. Kalau awak zalim, neraka. Faham tak? Bank Islam. Bukan bank Islam kerana dia zalim. Dia amalkan riba. Bukan bank Islam. Label dia Islam. Parti labelnya Islam. Patuh syariat. Label konon Islam tak ada. Zaman Nabi tak ada patuh syariat lah. Tak ada patuh syariat. Patuh Allah. Ayat Allah. Jangan kamu dalam perjanjian, perniagaan, berlaku zalim kepada manusia. Bank, zalim. Ada rampas tak? Dia kata ada siling. Kepala otak dia ada siling. Dia rampas sebelum kena siling tu. Kereta kamu pernah kena rampas bank Islam. Rumah kamu pernah kena rampas, kena lelong. Yahudi kerja ni. Melelong harta orang, kerja sekian Yahudi, bukan semua Yahudi. Peminjam. Mereka peminjam sebenarnya. Bukan tuan punya. 2 perjanjian dalam 1. Palsu. Sebenarnya tak ada 2 perjanjian dalam 1 tu. Tak ada hak mereka, mereka boleh maafkan. Kenapa awak tak boleh maafkan? Dalam Quran berapa banyak tempat suruh maafkan hutang orang, kami maafkan hutang kamu dan kami. Jadi saya halalkan semua anda yang hutang pada saya. Ada yang hutang aku 20 sen ni. Tidak bersekolah. Dia ingatkan aku. Dia ingat saya kerana saya bagi dia 20 sen. Sekarang dah jadi Datuk. Datuk Azhar tu. Saya tak ingat. Saya terbantu orang. Kadang kita bantu orang kan. Orang ingatkan kita balik. Saya ingat kau lah, Daniel, dia kata bagi aku. Masa aku belum Islam. Kenapa? Dulu awak bagi saya 20 sen, saya tak ada duit. Ya ke? Ada yang kontak saya balik kata, menyesal lah. Saya tolak surat permohonan anda untuk masuk Tentera Udara Malaysia. Ada orang, dia minta maaf. Saya kata, terima kasih kerana saya tak masuk, saya masuk Islam. Terima kasih. Jadi dia rasa menyesal. Alah, apa nak menyesal? Semua tangan Allah ya. Kita kalau merasa kita buat sesuatu salah, kita minta ampun dengan manusia. I'm very sorry. Sebelum saya pergi, saya minta sorry. Boleh tak? Boleh tak kita macam tu? Boleh kan? Bank di bawah Rockefeller. Memang entah Rockefeller ke siapa ke, memang tak baik ini bank. Bank Islam ni. Kerana berpura-pura Islam, tapi sebenarnya nak cakap bank munafik. Bila dia Islam, munafik ni yang mengaku beriman. Okeylah munafik lah. Bank munafik. Bank Islam. Bank munafik. Boleh quote saya. Saya sanggup berdebat
Ulama-ulama jahat semua ini. Saya sanggup berdebat kerana Allah. Walaupun saya tak pandai. Walaupun saya pakai kitab ni tenggang longgang. Saya pernah cuba berdebat dengan padri. Padri lari. Saya confident. Orang suruh saya berdebat dengan padri. Saya kata okey lah. Masa tu saya baru masuk Islam. Mana boleh nak menang dengan padri Prince Raja Nam dan Mansara Haid tu. Dahsyat tu Pentecostal. Bergegar tu. Dewan gereja tu. Sekali mereka kata tak jadi berdebat. Ish, hebat aku ke guna undang-undang Malaysia? Tak ada. Saya kata tak ada. Saya berdebat tertutup. Saya berdebat bahawa Quran ini benar kepada orang Kristian. Cara baik. Macam sekarang saya nak berdebat dengan orang kononnya Islam. Bahawa sihir itu ada. Sihir itu tak ada, tuan-tuan. Saudara baca baliklah ayat Quran. Baca balik. Jangan dengar ustaz-ustaz saja. Mereka bukan maksum. Nabi pun difitnah. Nabi itu maksum dia difitnah. Dia dilindungi Allah. Sihir tak boleh sentuh dia. Dia pernah sakit. Ada lag. Okey. Nabi pernah sakit kan? Sakit biasa. Tapi Nabi hanyanya Allah lindungi dia. Sama dengan kita. Kita dilindungi Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ingat, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa fahuwa hasbu. Cukup Allah. Bagi Nabi, wa in tawallaw faqul hasbi Allah. Laqad ja'akum. Bila mereka berpaling daripada kamu, wahai Nabi, cukuplah Allah bagi kamu. Dan Allah bagi ayat tu kepada kita. Ayat Nabi Ibrahim. Hasbunallah ni'mal wakil. Mereka tak bakar di dalam api. Quran kata mereka nak bakar di dalam api. Dia ucap hasbunallah. Kerana api boleh bakar. Itu asbabullah. Itu sunnatullah. Tidak ada magic dalam Islam. Tidak ada sir dalam Islam. Okay? Tidak ada rahsia dalam ciptaan. Semua jelas. Dalam kitab yang jelas. Masalahnya kita tak baca. Itulah problem dia. We do not read the word of Allah. And yet we want to be smart. Ya. Macam mana cerdik pun apa. Jangan kalah dengan apa yang Allah bagi amaran. Kena selalu baca. Selalu insaf. Bila baca tu kita insaf. Siapa diri kita. Dan Allah angkat kita. Dalam Quran sebut, Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbih aqdamakum. Wahai orang beriman, bantu urusan Allah. Ada asnaf. Kamu bantu. Sedekah. Walaupun orang Buddha pun bagi ke orang Islam. Di sini orang Buddha derma kepada orang Islam. Saya tengok mata saya sendiri. Kita derma kat orang Buddha. Derma kat orang Kristian. Derma kat orang Yahudi pun tak apa. Orang Hindu ke, orang sesiapa pun. Orang Cina ke, ada Cina yang miskin. Kita bantu. Ya, itu cara dakwah juga. Itu cara menarik orang. So there's no reason. Dan Allah janji dia bantu kamu. Hidup kamu susah. Ada tak kamu menurut ayat Allah? Hidup kamu susah. Ada tak kamu menjalankan surah Allah? Tidak akan susah melainkan Allah berikan pahala. Kamu sakit, Allah gugurkan dosa. Mati, syahid. Anak mati di padang mahsyar bawa air kan? Bagaimana siksa kubur? Adalah siksa kubur. Adalah dalam Quran. Azab. Azab satu tempat saja tuan. Neraka je lah. Azabannar. Wakina azabannar. Is the problem lah. I faham. Bila masuk Islam ni banyak sangat hadis-hadis yang mereka hantam saja kiri kanan sehingga bank riba tu. Mana-mana ulama, mana-mana ustaz yang setuju dengan bank Islam tu kepada saya terkeluar. Maaflah saya cakap ini fatwa Cina bank ni. Terkeluar kerana bank kononnya Islam ni terlalu zalim. Dia rampas harta orang miskin. Allahu Akbar. Termasuk Majlis Bandaran dan Dewan Bandaria pergi roboh rumah orang, haram dari segi Islam. Merampas kenderaan orang yang orang cari makan, haram. Lebih baik kamu maafkan. Allah Subhanahu wa taala, kami maafkan kamu. Kenapa Allah letak tanpa syarat tu? Maafkan hutang orang kepada kamu lebih baik. Kerana kami yang bagi hutang. Kami maha kaya. Sesungguhnya Allah yang maha pengampun, maha penyayang, maha kembali, maha penentukan. Apalagi kita mau tuan-tuan, apalagi mau. Saya tak boleh tunjuk ganja sih. Negara bahagia Allah. Saya tak boleh tunjuk lah. Saya ada bubur dan kopi ni. Saya bubur dan kopi.
dunia lah daun bahagia. Ada orang kata takut ujian air kencing. You sangka Malaysia ni main undang-undang rimba. Kita ada akta. Awak mabuk di Malaysia pun tak salah. Jangan bawa kereta, faham? Kalau duduk luar kereta tak kena tahan. Di tangan kamu. Nak test nafas. Buat apa? Aku tengah kat luar. Betul tak? Anak bawah umur. Minum arak. Ada tak undang-undang melanggar? Undang menghalang menjual arak pada bawah umur. Ada. Kamu mesti faham undang-undang. Ada orang kata, nanti kena balik ujian air kencing. You sangka polis semua nak pergi beratur kat immigration, uji air kencing semua orang. Gila kerja tu. Kerana nak pergi mahkamah macam mana nak lekat. Air kencing dia penuh dadar. Jadi, apa kesalahan dia? Dia tunggang longi mana? Ada tak? Dia terlanggar orang. Dia pergi rompak. Dia tengah high. Ini tengah high ke? Macam mana? Dia boleh sampai airport. Dia boleh sampai keluar. Dia nak balik. Ke dia ambil perubatan. Mungkin dia ambil ubat lain. Beribu satu pertanyaan di mahkamah kata buanglah semua kes ni. Najibnya kes kasih selesai lah. Najib pun sudah baca doa tau. Masya Allah. Aminkan doa dia. Ya? Saya tak dengar habis doa tu lah. Tapi kita kena hormatilah dia. Dia mantan Perdana Menteri. Kita hormati dia, usaha dia. Dan kita jangan cela sesiapa pun. Jangan cela. Yahudi pun Nabi tak cela lah. Allah saja boleh cela. Kamu tak boleh cela. Faham? Jangan kata Allah cela. Tak boleh. Allah laknat. Allah saja laknat. Kita sebut Allah laknat. Orang yang zalim. Orang yang tutup masjid. Orang yang halang orang masuk masjid. Orang yang ambil upah sebagai ulama untuk katakan ini patuh syariah. Padahal dia menzalimi orang. Allah laknat orang tu. Ada ayat yang terang. Membayar hakim untuk mengubah keputusan. Ayat yang jelas. Neraka mereka. Yang berat sebelah timbangan mereka. Neraka mereka. Rebak penuh berat sebelah. Jadi siapa yang ada hutang dalam bank Islam ni, bagi ucapan apek ni kepada dia. Beritahu ni apek cakap, ulama ni semua jahat. Syaitan. Kena sebut. Sama Rusdi sebut ayat Quran tu, satanic verses. Dia kena kan? Saya tak sebut ayat Quran ini, ayat syaitan. Yang menentang ayat ni, syaitan. Kita berani cakap. Tak sama lah. Adil tak? Tapi tak baik. Kita sampai cara kasar. Kita kena lisan bil hikmah. Kena guna hikmat. Mari kita bermuzakarah. Boleh tak? Mari kita bermuzakarah. Sihir tu ada ke tak? Covid tu ada ke tidak? Vaksin tu selamat ke tidak? Apa lagi? Mufti ni betul ke? Bank Islam ni betul ke tidak? 5 perkara. 4-5 perkara. Apa sanggup? Gula ni bagus ke tidak? 6 perkara. Berpuasa ni ubat ke tidak? 7 perkara. Pergi sekolah berguna ke tak? 8 perkara. Kerja dengan government. Hidup jamin ke masa depan dunia akhirat? Ke 8 ke 9. Saya sanggup debat semua tu. Saya sanggup tunjuk dan cara hidup saya. Alhamdulillah. Anda dijaga Allah. Anda dinaikkan Allah. Tak perlu PhD. Tak perlu hutang PTPN. Tak perlu pencen. Apa tak ada pencen? Apa sebab dah umur pencen? Apa masih berjalan? Masih rasa ini lepas ni berbasikal pergi pejabat. Ajak amoy-amoy lagi macam mana programming. Apek happy tau. Bila amoy tu cakap, awak janji ya. Awak jangan tinggalkan Apek. Dia tak tahu dengar dia English tak bagus. Dia janji ya. Janji apa? Dia cakap, janjilah lu belajar ni programming. Lu suka. Lu suka sama Apek ke suka sama programming. Suka sama programming. Janji ya. Jangan saya ajak-ajak awak menangis. Biar menangis. Jangan tinggalkan ini ilmu. Orang siam. Perempuan pula. Saya kira kalau awak perempuan boleh pandai programming, saya tabik lah. Kerana selama ini saya ajar lelaki pun payah. Nak hack my sejahtera pun tak mau. Saya ajar free. Ini perempuan. Saya diupah lah. Adalah upah sikit. Saya tak ada minta. Ya, saya gembira bila seorang perempuan siam, Thai. Tak boleh cakap English sangat. Saya tengok dia belajar. Dia bersungguh-sungguh. Tapi kita sebagai guru kena bagi kasih sayang, tunjuk ajar, sokongan moral. Jangan marah murid. Manusia ni tak suka dimarah. Marah dia merajuk seminggu. Dia tak akan bersuara seminggu. Jangan marah dia. Kena baik dengan dia, lemah lembut. Ya? Minta maaf. Ya? Macam itulah. Kena macam, kita layan manusia kan. Manusia ni hati lembut. Betul tak? Hati lu lembut. Tapi dia jadi keras macam batu kan. Itu syaitan.
Itu bank Islam. Rampas satu orang. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ismail. Apa nampak pasal cahaya belakang. Pak, saya dah belanja. Belanja apa? Embedded. Tapi tinggal memang programming ke? Saya dulu belajar COOP, Object Oriented Programming lah. Saya dah tinggal memang tak ingat dah. Memang tak ada harapan tu. Dia datang daripada kesukaan lah. Minat. Dulu kita dipaksa belajar. Itu yang saya tak suka sekolah. Kita nak kan, tak dipaksa lah. Dia dorongan sendiri macam saya musafir. Dorongan sendiri. Yalah, bila kena lockdown, siapa tak nak keluar? Terdorong tuan. Terdorong. Maksudnya ke sini tempat ada taman bahagia. Daun bahagia. Saya tak boleh tunjuk lah. Saya tunjuk aja pap kena ban tau. Tak boleh. Jangan mainan TikTok ni. Asal live lah, kita bahagia. Asal Apek boleh live lah. Tak kisahlah berapa 10 ekor tengok ni. 10. Cukup lah. Cukup. Ya. Kita ni jangan ambil kesempatan. Ambil apa yang sempat. Ya. Okeylah. Yang saja itu Apek kena bersenam sikit. Hidup kena sihat. Ya. Makanlah. Ini saja. Boleh order. Daripada Profesor Mustafa. Hashtag Cina Apek. Ke hashtag Apek lah. Layanan istimewa. Kerana Apek distributor, promoter yang dikasihi. Okeylah. Tapi ini tak ada jual lah. Ini anda. Roh. Syekh Sufi saya pernah beritahu pada salah satu geng Beatles tau. Syekh Sufi saya masyhur di England. Dia jumpa George Harrison. Dia kata, I don't want your money. Syekh Sufi saya beritahu dia. Saya tak mau duit anda. Saya nak jiwa anda. Ini memanggil jiwa anda. Tapi di tangan Allah semua hidayat. Kalau Allah tak memberi anda hidayat, tak berikan saya hidayat, tak mungkin kita sampai. Tak mungkin kita terbuka hari ini. Jadi kita doakan, Rabbi fili warhamni wahdini wa'afini wa'fuani. Tuhan aku, ampuni aku, rahmati aku, berikan aku hidayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu minta, tunjuklah kami jalan yang lurus. Minta. Walaupun berbagai dosa bekal. Ini tempat berdosa dah. Tak ada tempat. Dia jual daging manusia. Keseronokan. Halal. Semua banyak benda dihalalkan di Thailand ini. Apa berkelemahan dosa? Mari sini. Masjid itu lebih cantik. Jiwa, roh, nur. Dan masjid Bangkok ada nur di hadapan pasar. Kerana dia minoriti. Orang Islam di Bangkok ni minoriti. Jadi dengan bintang film, dengan pengemis semua duduk sekali kat kafe tu. Seronok. Jumaat ini saya tak sempat pergi solat Jumaat. Ya. Bulan depan, saya akan buat live daripada solat Jumaat. Masjid Bangkok dekat itu Sofi, restoran Sofi. Okey. Sana makanan ada, sup ada. Ya. Tapi kita kena berdakwah lah. Kita kena Islamkan semua orang. Ini harapan lah. Ini tabligh dakwah ni. Kerja Nabi kita kena buat juga. Ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.